A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Azhar Aiman Muhammad Azhar, Raqbut Talabi 064446. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan ayat tafsir surah Al-Kahfi ayat ke-13 hingga ke-15. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Ayat ini menerangkan mengenai hidayah. Hidayah dari segi bahasa merupakan pimpinan ataupun bimbingan daripada Tuhan. Daripada istilah pula, petunjuk Allah ke jalan kebenaran kepada orang yang dikehendakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Aiman bin Muhammad Al-Nizam 064261. Saya akan menyambung pembentangan pada hari ini. Cara untuk mendapat hidayah daripada Allah antaranya sentiasa berdoa agar diberi petunjuk dalam kehidupan. Berdoalah dalam keadaan merendah diri dengan sepenuh-penuh permohonan sebagai hamba kepada Rabb-Nya. Seterusnya, bersihkan hati melalui ibadat wajib dan sunat. Seterusnya adalah berakhlak mulia sesama makhluk, iaitu manusia, binatang dan tumbuhan. Contoh, tidak menyakiti manusia, binatang dan tumbuhan. Jika ingin membunuh binatang dan memotong tumbuhan, hendaklah mempunyai tujuan yang jelas. Yang keempat, laksanakan perintah Allah dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Menghadiri ceramah ilmu untuk mengutip ilmu dan menambahkan ilmu pengetahuan yang membawa kepada kemajuan diri dan keinsafan diri. Apabila ilmu pengetahuan kita bertambah, maka kita akan dapat menjauhi diri daripada terlibat dalam golongan-golongan yang sesat serta dimurkai oleh Allah. Apabila kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jauhlah kita untuk mendapat hidayah daripadanya. Yang terakhir, menggunakan akal fikiran untuk mengetahui rahsia dan keesaan Allah. Contoh, sentiasa merenung kepada kejadian alam ini. Sebagai contohnya, kejadian langit. Langit berdiri teguh serta kukuh tanpa sebarang tiang. Maka ini menunjukkan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta alam ini. Tanda-tanda orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, jiwa lebih cenderung kepada ilmu yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, sentiasa menjauhi diri daripada tipu daya dunia, iaitu harta serta pangkat. Yang ketiga, sentiasa bersangka baik dengan semua perkara. Sebagai contohnya, apabila musibah menimpa kepada dirinya atau keluarganya, dia dapat menerimanya dengan redha kerana dia beriman dan mempercayai dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang terakhir, sentiasa mengingati Allah dalam apa jua keadaan, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Ingatlah Allah, maka hati akan menjadi tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bashir bin Muhammad Uzi, nombor matrik 063541. Antara kebaikan yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 13 hingga 15, yang pertama, sebagai pemuda-pemudi Islam mestilah mencontohi Ashabul Kahfi yang gigih mempertahankan keimanan dan akidah mereka walaupun terpaksa berhadapan dengan kesusahan. Yang kedua, segala usaha yang dilakukan dan kesusahan yang dihadapi untuk mempertahankan kebenaran akan menghasilkan keberkatan daripada Allah, menambahkan keimanan dan menguatkan kemampuan untuk menahan serangan musuh. Yang ketiga, kita hendaklah menolak sebarang bentuk syirik kepada Allah, termasuklah ketundukan kepada sistem pemerintahan, perundangan, ekonomi dan sosial yang berasaskan fahaman moden yang bertentangan dengan syariat seperti sekularisme, kapitalisme, liberalisme dan pluralisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Awwakar. Nombor matrik saya 06443. Sekarang saya akan menjelaskan tu jenis-jenis hidayah. Jenis-jenis hidayah ada 5. Jadi saya akan memperjelaskan, saya akan terangkan satu demi satu. Okay. Yang pertama, hidayah al-wijdan. Okay. Hidayah al-wijdan ni bererti petunjuk yang timbul daripada perasaan ikut tabiat sejak lahir ke dunia, seperti lapar, dahaga, panas, sejuk, sakit dan sebagainya. Sebagai contoh, seorang anak kecil akan menangis untuk keselamatan dirinya, di mana tangisan itu bertujuan untuk meminta ibunya ataupun pengasuhnya supaya menguruskannya. Setelah bayi tersebut mendapat layanan ataupun pengurusan secukupnya, maka petunjuk yang akan diberi ialah seperti berhenti menangis ataupun tidur. Itu adalah petunjuk yang akan diberikan. Hidayah yang kedua adalah hidayah al-hawas. Hidayah al-hawas ini ialah ditunjuk panca indera yang 5 itu, iaitu mata, hidung, telinga, lidah dan kulit. Okay. Petunjuk yang terhasil daripada rangsangan panca indera ini amat penting untuk tujuan keselamatan, terutama keselamatan dirilah, seperti menjauhkan diri daripada sesuatu yang berbahaya atau mendekatkan diri pada sesuatu yang bermanfaat. Tetapi petunjuk panca indera ini tak cukup untuk menjaga keselamatan manusia, di mana kita juga memerlukan petunjuk yang lebih tinggi untuk mencapai keselamatan diri yang paling terbaik. Okey, kita pergi kepada hidayah yang ketiga. Hidayah yang ketiga ialah hidayah al-aqal. Okey, hidayah akal ni ialah petunjuk berasaskan akal kita, iaitu alat satu yang dianugerahkan oleh Allah SWT sebagai penimbang dan memikirkan suatu perkara yang disampaikan oleh rangsangan panca indera dan apa yang timbul daripada perasaan. Okay. Apabila dipikirkan menggunakan akal kita, maka manusia dapat bertindak untuk mencapai suatu matlamat yang dirasakan untuk memberi kebahagiaan untuk diri kita. Tetapi tindakan menggunakan akal ini selalu akan tersilap langkah. Macam contoh, benda yang kita sangkakan baik akan menjadi sebaliknya. Selain itu, apa yang kita sangkakan itu tidak baik, dia akan menjadi baik untuk kita. Disebabkan itu, Allah telah anugerahkan petunjuk yang lebih tinggi daripada petunjuk akal kepada mereka yang mengkehendakinya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada hidayah yang keempat. Okey, hidayah yang keempat ialah hidayah ad-din. Okay. Hidayah ad-din ni ialah petunjuk dari langit, iaitu agama lah, yang berarti peraturan yang diturunkan oleh Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia. Tak kira lah sama ada
individu ataupun beramai-ramai. Okey, hidayah ini kita dapat tahu yang benar dan yang salah berdasarkan kehendak agama kita dan bukannya berasaskan akal kita semata-mata. Tetapi kita selalu terdengar kenapa orang yang selalu ada segelintir golongan cerdik pandai selalu tersesat daripada petunjuk Allah SWT, kerana mereka masih tidak diberikan hidayah yang paling tinggi darjatnya. Mereka mengkaji sampai mereka pun tersesat. Kita pergi kepada hidayah yang terakhir, iaitu hidayah taufik. Okey, hidayah taufik ni petunjuk beserta anugerah kemahuan dan kesanggupan dalam diri untuk berbuat segala sesuatu yang bawa kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Taufik hidayah taufik ni hanya terletak kepada Allah SWT, kuasa Allah SWT sahaja, tanpa mampu dimiliki oleh sesiapa, walaupun dia seorang rasul, walaupun yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW, baginda tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada bapa saudara kesayangannya, iaitu Abu Talib. Bagi siapa yang dapat hidayah taufik ini, insan itu bukan sahaja dapat nilai satu itu dosa atau pahala, tapi dia juga diberikan kekuatan untuk melakukan segala yang mampu untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Baiklah, kita meneruskan kepada bahagian seterusnya, iaitu kesan tidak mendapat hidayah Tuhan. Bagi golongan individu, hidup seseorang itu akan berada dalam keadaan tidak tenang. Hidup menjadi sia-sia serta dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya ialah dari segi masyarakat, kehidupan masyarakat akan menjadi porak-poranda, hidup saling memusuhan dan tidak bersatu hati. Yang seterusnya, dari segi negara akan mudah berlaku perpecahan, berlaku provokasi menyebabkan negara tersebut tidak aman. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan surah Al-Kahfi ayat 13 hingga 15. Kesimpulan yang pertama ialah kita perlu mencontohi keutuhan akidah yang ditunjukkan oleh Ashabul Kahfi walaupun diancam oleh raja yang zalim. Sekalipun orang di sekeliling kita kufur kepada Allah Subhanahu Taala, kita harus tetap teguh mempertahankan akidah keislaman dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu Taala. Kesimpulan yang kedua ialah kita hendaklah sentiasa memohon pertolongan dan perlindungan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Ashabul Kahfi antara doa yang boleh kita amalkan agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi petunjuk dalam apa juga keputusan dan urusan yang kita lakukan. Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Amin.